Assalamualaikum. Kita buat live. Lama tak ada live kan? Hari ni aku buat. Kita tengok apa yang kita boleh bincangkan hari ni, apa yang kita boleh cerita hari ni. Siapa nak cerita-cerita kita cerita malam ni. Sementara aku belum nak balik rumah hari ni, dalam kereta ni kita buat lah. So masuk. Tu nampak benar lah. Awal betul masuk ke ban. Kita nak sembang pasal COVID-19, SOP, PKP, PKP ni lah. Kita nak sembang pasal ni. Hal ni nampaknya bagi kita lah, kita tak tahulah sebab apa. Menteri-menteri ni dia lebih pandai sebab dia menteri. Jadi tapi kita tengok idea kita macam lagi bagus daripada dia. Tapi tak apalah, kita bincangkan malam ni. Kita tengok orang politik ni apa dia buat sebenarnya. Sebenarnya kalau kita tengok isu COVID ni, daripada peringkat awal itu hari, mula tercetusnya wabak COVID kat Malaysia ni, aku dah bagi satu saranan kepada pihak kerajaan supaya buat satu tindakan yang solid. Bukannya satu ketegasan yang maksimum untuk kita nak putuskan rantaian COVID ni. Tapi pada masa tu macam-macam orang lah Orang politik kecam, orang tu kecam. Jebat ni tak bagus lah, jebat ni cakap, jebat ni punya pendapat. Bila aku cakap isu yang apa tu, disarankan bunuh saja yang degil-degil jahat macam setan ni semua, yang tak fikir nyawa orang ni. Aku bagi saranan macam tu pun ramai orang tak boleh fikir secara logik. Dah bahayakan nyawa orang, hukuman dia bunuh je lah kan. Masa tu lah. Jadi aku biarkan je lah. Sebab apa, masyarakat kita ni dia faham lambat, melatah dulu. Lepas tu lama-lama fikir balik, betul juga Jebat cakap. Nampak? Dulu masa mula-mula aku dah cakap, bila tercetus wabak COVID, tutup pintu sempadan negara ni semua. Lorong-lorong tikus semua kawal ketat. Tak boleh ada orang luar masuk, orang dalam ni pun tak boleh keluar. Barulah kita boleh uruskan wabak COVID ni. Faham tak? Jadi bila kita buat PKP, dia mesti ada kawalan yang solid. Tak bolehlah longgar, tak boleh ada pengecualian. Jadi kita tengok balik ni, sekejap longgar, sekejap ketat. Sekejap buat balik, sekejap ni. Sekejap tak boleh berhimpun, sekejap boleh buat pilihan raya. Nampak ni? Sebabkan 7 bulan masalah kita ni masih tak selesai lagi. Tak selesai tu sebab apa? Sebab pelan tindakan lengkap tu belum ada. Kalau aku tengok pelan tindakan lengkap tak ada ni dalam isu COVID ni. Menteri tak ada pelan tindakan lengkap dalam isu COVID ni, menteri belum ada. Kan mengikut keadaan semasa. Sekejap sekolah buka, sekejap sekolah tutup. Sekejap boleh rentas negeri, sekejap tak boleh. Jadi apa sebenarnya ni? Kalau nak buat betul-betul. Aku bagi garanti tau. Garanti berdasarkan kepada ideologi yang sangat realistik lah. Tutup, buat full PKP, solid. Semua rakyat Malaysia duduk rumah selama 1 bulan. Dan bulan kedua, kita buat buat penyelidikan balik. Sebab apa? 1 bulan tu dah full PKP, kita dah dapat kesan dah. Siapa yang ada simptom-simptom COVID ke apa ni semua, kita dah dapat kumpulkan dah. Jangan buat self quarantine. Self quarantine buat menteri pun langgar. Mana ada self quarantine? Siapa nak ikut self quarantine? Sebab self quarantine ni lah Siva Ganggar lah, menteri langgar lah. Macam-macam orang langgar. Self quarantine tak jaga. Macam mana nak jaga self quarantine? Kena buka satu pengkalan, satu tempat yang mana penempatan untuk quarantine. Macam kita dapat berita baru ni, askar pergi buat hospital Medan di Sabah. Kena buat macam tu lah. Siapa yang ada gejala-gejala COVID ni ditempatkan di satu tempat.
Faham? Jadi dalam tempoh 1 bulan PKP tu, wakil rakyat buatlah kerja. Janganlah tidur. Masa ni lah wakil rakyat kena buat kerja untuk rakyat. Kan? Ini kerajaan, dia nak tolong rakyat. Memanglah dia membantu, bagi bantuan kewangan. Bantu selama 2 bulan, ataupun nak kena bantu rakyat sampai 7 bulan dah hari ni. Mana satu yang koyak ni? Kalau 2 bulan kita betul-betul buat solid, full swing punya PKP, dengan kita sampai 7 bulan ni, duk sekejap naik, sekejap turun. Kan? Sekejap bebas, sekejap tak bebas. Nampak? Padahal hari-hari disebut, oh kita belum menang lagi. Kita belum menang lagi. Dalam duk kita belum menang, pom pilihan raya. Dalam kita duk belum menang, kita belum menang lagi. Nah, menteri langgar self quarantine. Apa ni? Main-main ke? Jadi ini yang kita nak cakap sekarang ni. Jadi sebenarnya sistem. Buat satu sistem PKP solid punya, full swing. Kan? Pencerobohan kalau berlaku, kita buat berita, war-warkan berita sebarang pencerobohan warga asing memasuki Malaysia. Pihak kerajaan Malaysia akan mengambil tindakan yang berkemungkinan akan menyebabkan ataupun kematian, kerana demi menjaga keselamatan rakyat negara sendiri. Ini penceroboh masuk, tangkap pergi kurung. Tak ada tangkap lah. Kita gempar je berita. Siapa ceroboh masuk Malaysia sekarang ni, COVID ni, kami terpaksa tembak. Contohlah kan. Bagi satu ketegasan maksimum. Barulah warga asing ni dia takut. Dia nak ceroboh ni dia takut. Sebab apa? Bukan macam dulu. Dulu ceroboh tangkap, masuk immigration. Kalau lepas pun tak apa. Yang ni tak ada punya. Mereka tak tangkap. Mereka tembak. Sebab apa? Sebab ancaman COVID dunia. Ini nama dia ketegasan maksimum ni. Inilah dia. Jadi kita jaga rakyat kita dalam negara selama 1 bulan semua orang duduk rumah. Siapa yang ada bergejala terhadap COVID, hospital secara secepat mungkin. Jadi ni kita dah dapat dah berapa orang yang ada COVID, gejala-gejala, berapa orang yang pulih ni semua dalam 1 bulan ni. Sebab kesan COVID 14 hari. Lagi 1 bulan kita buat finishing, clearance. So kerajaan dia nak bantu rakyat dia dalam isu COVID ni 2 bulan ke 7 bulan, ke nak sampai hujung tahun. Company besar ni semua, kalau 1 bulan stand down, dia orang boleh tahan lagi. Tapi kalau sampai 4-5 bulan, 4-5-6-7 bulan, pilot company penerbangan besar tu pun kena buang kerja. Company besar-besar pun terpaksa VSS tutup. Pasal apa? Lama sangat. Kalau 2 bulan tak ada masalah. Sebulan stand down tak ada masalah. Kalau orang tak dapat gaji pun sebulan. Kalau company tak ada bisnes pun sebulan. Sampai 7 bulan. Masalah tak selesai lagi. Lepas tu kesalahan, kesilapan dilakukan berkait. Kan? Sampai Sultan Selangor pun dah bertitah dah. Nampak tak? Jadi kita buat satu cadangan saya lah. Buat satu PKP yang solidnya, full swing. Semua orang duduk rumah sebulan. Wakil rakyat jaga pengundi di tempat masing-masing. Jadi kerajaan pusat nak bantu rakyat, turunkan, rakyat akan edarkan untuk pengundi-pengundi dia. Macam ni lah cara bantu dia. Ni kau bagi duit cash, lepas tu rakyat bebas. Macam mana nak putus rantaian COVID kalau dah sekejap longgar, sekejap ketat ni? Buatlah betul-betul. Tu banduan-banduan orang yang kena tahan kat lokap tu semua. SOP mana SOP? Kan? Aku heran satu je, orang yang kena tahan dengan polis ke apa tak kira lah, orang yang jadi OKT ni, aku heran satu je. Depa ni semua kalau kena tangkap mesti tak ada kasut ni. Agaknya masa dia orang kena ligan ke, kena hambat dengan polis, kena tangkap ni, dia orang tak pakai kasut. Semua aku tengok kebanyakan tak pakai kasut. Mana pergi kasut dia orang? Saranan kerajaan, SOP, jaga kebersihan apa semua. Tapi aku tengok dia orang berkaki ayam semua. Kan? Kenapa? Saranan kerajaan, SOP lah apalah semua.
Bila pergi bawa OKT, pergi lock up ke, pergi mana-mana, bergari, ni, jarak ada sekaki je ni. Mana penjarakan sosial? Depan-depan hakim lah tu. Kan? Depan-depan hakim. Yang mana di situ adalah tempat bercakap tentang undang-undang dan peraturan semua. Depan-depan hakim dia pun buat. Dekat luar, kalau kau tak jaga penjarakan sosial, kalau kena tangkap, denda tau. Tu, OKT depan-depan hakim tu semua. Polis gari dekat-dekat apa semua ni kan. No, lock up, sendat-sendat. Itu yang penjara utara tu ada banduan kena COVID. Tersebar. Pasal amalan penjarakan sosial tu tak dibuat. Jadi kerajaan kena kajilah balik. Kalau nak buat satu-satu penjarakan sosial SOP ni semua, kena tengok agensi-agensi penguatkuasa seperti polis, jabatan penjara, tempat-tempat penempatan banduan ni semua kena di apa ni lah, dinaik taraf lah. Kalau tidak, susah lah polis nak buat kerja pun susah. Kan? Nak buat penjarakan sosial, pengangkutan tak cukup. Nak bawa OKT 20 orang, 30 orang. Kan? Van ada sebiji. Macam mana? Jadi ni semua kerajaan kena tengok. Bagi kemudahan. Barulah agensi penguatkuasaan tu dia boleh menjalankan tugas dengan lebih efisien. Penempatan anggota-anggota keselamatan di seluruh sempadan negara ni, lorong-lorong tikus ni semua, kena letak anggota lah. Kita kat dalam, orang luar masuk buat kotor. Kan? Yang duduk luar negara jangan bagi balik. Ni bagi balik. Tu, biar je duduk. Yang luar, yang dah berada kat luar, biar kat luar. Jangan balik lagi. Sebab apa? Malaysia sedang membuat operasi. Engkau orang balik besok lepas dah clear, engkau orang balik, engkau orang akan disaring. Buat saringan ketat. Ni cara dia. Jadi tak ambil masa lama. Kan? Kalau kau cakap boleh lah, engkau bukan menteri. Yelah, nak tunggu aku menteri. Aku cakap apa pun semua betul ni. Sebab aku bukan menteri, aku cakap benda yang macam ni punya jelas, punya simple logik pun susah orang nak terima. Tapi kalau aku jadi menteri, pun rakyat kata betul. Biasalah tu, kan? Jadi kita cubalah ni Melayu-Melayu fighter-fighter, apa ni, orang-orang hebat bersuara di media sosial ni, janganlah duk buat isu-isu apa, terjah sana terjah sini yang kurang bermanfaat. Sekarang ni kita buat satu isu, bagi idea kat kerajaan, suruh upgrade lagi, bagi idea, suruh dia buat sesuatu, kan? Sebab kadang kerajaan macam tak berapa tahu apa nak buat ni, macam tak tahu apa nak buat. Lebih kurang gitu lah, kan? Pejabat dia orang kalau pijak kapet, kasut hilang dalam kapet tu. Aircon level kutub utara punya tahu. Tapi duduk dalam tu tak ada idea. Kita duduk dalam kereta lagi, duduk degil juga, tak nak dengar orang cakap. Bahaya tak COVID ni? Kalau bahaya, kalau buatlah betul-betul, kan? Rakyat semua duduk rumah sebulan. Makan minum macam mana? Wakil rakyat kan ada. Apa guna dia jadi wakil rakyat? Korang pilih dia dulu. Dia kena buat kerja lah, wakil rakyat. Janganlah tidur. Wakil rakyat pula duduk rumah, duduk peluk bini. Gerak kan? Macam itulah cara dia. Ini bagi duit. Lepas tu rakyat bagi longgar sekejap, bagi ketat sekejap. Macam mana? Kan? Ni masalah besar ni, COVID ni. Kalau dah sampai 7 bulan tu berat dah lah. Okey. Komen mana komen? Aram satu komen pun tak ada ni. Korang takut nak komen ke apa? Ada. Kita rasa tak layak sembang. Kalau dia buat pilihan raya lagi lepas ni, aku tak tahulah nak cakap. Allah. Kalau bolehlah dia pergi buat pilihan raya lagi, aku pening lah tengok mereka ni.
Rumah ada air ke? Alhamdulillah rumah. Pasal aku jenis orang yang sentiasa buat preparation awal. Jadi rumah aku kalau tak ada air setakat 3-4 hari tu cukup lagi lah untuk hidup seperti biasa. Sebab aku buat tangki besar. Kita buat lockdown, full lockdown selama macam China buat dulu. Ya. Jangan ada isu politik berdepan dengan wabak COVID kan. Oh tu. Aduh hai. Aku pun heran lah. Nabi aku kan banyak benda aku tengok lah. Kalau aku buat sekejap je ni kan mesti habis punya COVID. China tu punya besar negara dia. Dia buat full lockdown. Turun statistik COVID dia. Sekejap je. Kita sampai 7 bulan negara tak sebesar China pun. Bukan aku marah pasal COVID tu. Bukan aku marah pasal PKP tu. PKP tu tak apa. Aku tak kisah pasal PKP ni kan. Kesian kat orang lah. Kita tak kisah. Sebab kita dah ada preparation awal. Kita mungkin ada sumber untuk nak support kita berapa bulan lagi pun. Tapi aku tengok ramai orang dah susah kan. Kena buang kerja lah apalah semua ni kan. Kesian lah. Jadi nak bersuara, ramai orang hebat-hebat, suara tak ada. Aku ni taklah hebat, tapi suara aku ada. Suara puaka aku ni ada kan. Tak boleh, kita isu COVID ni tak boleh terus lagi. Kalau terus sampai hujung tahun, menteri pun tak ada gaji. Menteri pun tak ada gaji. Dia kalau sampai menteri tak ada gaji, aku rasa laju lah menteri buat kerja. Gaji dia pun dah mula nak tak ada. PRN Sarawak boleh ditunda ke sebab dah nak matang? Weh, pilihan raya ni tunda tak tunda, kalau bahaya COVID ni kena kat orang, mati tak tunda tau. Main kot nyawa ni tak ada benda lain lebih penting. Safety tak ada alasan. Safety tak ada alasan. Bab safety ni tak ada alasan. Macam mana boleh? Itulah kita pelik kan. Masa PKP tu hari ramai orang kena tangkap lah, kena denda. Tu TB kan, yang mana penjarakan sosial. Siapa tangkap tak jaga penjarakan sosial ni ada denda, aku dengar kata ada compound lah kan. Tapi kita tengok dalam agensi penguasaan, mereka pun tak boleh nak jaga penjarakan sosial untuk orang-orang yang kena tahan tu kan. Apa nyawa OKT dengan nyawa yang bukan OKT tu murah ke apa kan. Meletakkan, kita boleh classifykan dia sebagai meletakkan orang tahanan ni dalam ancaman bahaya COVID. Sebab apa? Pada masa tu PKP, PKPD apa semua kan. Jadi kalau pihak penguatkuasaan dia tak boleh nak jaga penjarakan sosial orang-orang yang dia tahan, bermakna dia bertanggungjawab. Itu ancaman keselamatan terhadap orang yang kena tahan tu. Itu kalau kita tengok yang kena tahan kan. Ni yang pilihan raya lah apa semua ni, orang politik I got the numbers, nak pergi jadi PM lah apa semua. La ilaha illallah. Masa ni ke orang bercakap pasal benda-benda ni? Ni raya COVID ni. Buang kerja, company besar-besar tutup. Doktor siapa? Doktor Nur Hisham. Doktor Nur Hisham tu dia
lah sikit kan. Sekarang dah nampak kuning dah dia. Lah sikit masa awal-awal kan. Lepas tu bila dengar kata peningkatan COVID ni naik kuning dah muka dia, aku tengok hari ni. Pasal kuning. Dia tu duduk macam tersepit kat tengah. Dia kalau kita tengok Dr. Nur Hisham ni, dia memang betul-betul bersemangat untuk beri komitmen penuh tau terhadap nak putuskan rantaian COVID ni. Tapi ada gangguan politik menyebabkan peraturan-peraturan yang dikuatkuasakan sekejap kuat, sekejap longgar. Dia pun pening. Jadi dia pun umum ikut statistik je lah. John apa? Kok tau? Kita cakap sebab perkara tu menjejaskan kita. Jadi kita kena bagi pandangan lah. Korang ni jadi rakyat, kena ada suara lah untuk bantu kerajaan. Suara pun tak ada, macam mana? Cakap je apa yang cakap. Bagi idea. Kan? Pandangan, bagi pendapat. Tengok Wuhan tu. Dulu Wuhan tu kan punya teruk kat China tu kan. Dia 2 bulan je dia buat solid PKP. Rakyat dia semua duduk rumah, tak boleh keluar. Ni sekejap longgar, sekejap ketat. Sekarang ni kita keluar rumah pun takut dah ni. Pasal apa takut? Tak tahu ni mana satu COVID, mana satu tak ada. Mana satu tempat bagi je ni. Kan? Contohlah dia cakap, dia kata kawasan Ceras. Di sini zon merah. Kita pun tak tahu tu zon merah sebab apa. Daripada sini pergi Ceras, 1 roadblock pun tak ada. Kot lah. Boleh tahan. Cik, pergi mana cik? Saya nak pergi Ceras. Saya perlu ambil barang apa semua. Saya urusan kerja ke apa ke. So, polis akan bagi advice. Kawasan ni zon merah. Cik, kalau boleh pergi ambil barang. Jaga sanitize tangan apa semua. Kebersihan semua jaga. Cik cepat-cepat beredar daripada kawasan ni. Kerana kawasan ni itu lah. Lama ni kerajaan nak habis berapa bilion lagi ni nak tolong rakyat ni. Dah 7 bulan dah ni. Pun tak ada gaji kan. Politik tu kesian kat rakyat. Okey. Nak panjang-panjang live ni. Pasal apa dah malam pukul 12 dah. Aku tengok ramai orang dah tidur dah ni. Aku macam tu lah. Dan buat satu COVID ni. Dan kita buat solid 1 bulan. Dan bulan kedua, maksudnya 2 bulan lah proses ni. Bulan kedua tu kita buat balik. Buat research, buat kaji selidik balik. Sebab sebulan kita PKP, kita dah boleh detect dah orang-orang yang ada sindrom, ada gejala-gejala yang menampakkan COVID ni. Kita buat satu camp untuk kuarantin. Lepas tu bulan kedua tu kita buat research balik lah. Bulan ketiga kita dah boleh bebas lah. Sini bersih, sana merebak, sana sini pula. Sini okey, sana tak okey. Aduh. Bila nak habis?